Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina wa takawanshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsika abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, surah apa? 15. 15. Ya. 15. Oke. Surat yang ke 15 baris apa? Satu. Baris pertama. Oke. Alright. Oke, kita nak sambung Dia cuti seminggu macam sebulan saya lupa dah muka surat apa dah. Alright. Sebagai ulangan sekali imbas saja, masih lagi berada pada perkataan fokus kita muka surat 13. Syahidah, telah menyaksikan, telah bersaksi, telah menjadi saksi. Yashhadu, mudhari'. Ishhad, amar. Saksikanlah, bersaksilah. La tashhad, jangan saksi, jangan bersaksi. Okey. Baris pertama muka surat yang ke-15. Pada sesi yang lepas kita dah baca baris terakhir muka surat 14. Baris terakhir muka surat 14 itu adalah hujung ayat. Baris pertama muka surat 15 itu adalah permulaan ayat. Ayat yang sama. Ayat 1 surah Al-Munafiqun. Ada satu surah tu nama dia surah Al-Munafiqun. Idza ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Jadi ayat tu mula pada baris pertama muka surat 15, dia berakhir pada baris terakhir muka surat 14. Jadi yang kita baca tempoh hari itu terbaliklah. Sebab muka surat 15 itu kerana kita terbalikkan disebabkan muka surat 14 yang terakhir itu kita start dengan mudhari' asal terlebih dahulu. Yashhadu. Tapi di muka surat pertama baris yang ke-15 fi'il mudhari' kita sudah berpindah ke ibu jari bawah sekali. Nahnu, nashhadu. Okey. Jadi apa cerita dia? Iza ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka
la Rasulullah. Cuba lihat lam pada la Rasulullah. Ha, yang ini boleh tambahlah pada nota vocab yang saya bagi sehelai dua helai tu ya. Di sana ada cerita tentang lam tu. Lam dan pelbagai spesies dia. Ada lam yang kita terjemah sebagai untuk, bagi, milik, kepunyaan. Itu satu jenis. Untuk, milik, bagi, kepunyaan itu satu makna saja. Ada yang kita terjemahkan sebagai apa? Misalnya kalau selepas lam itu kata kerja. Supaya, agar. Jadi ada lam ni kadang-kadang dia bermaksud agar, supaya. Tapi lam di sini kita yang tak biasa ni lah, kita guna hin je lah. Kita guna orang kata apa? Apa yang ada di situ, indikator-indikator yang mungkin kita boleh pakai sebagai panduan kita. Lam dalam ayat ini kadang-kadang dia bersendirian, tapi yang kali ini kita bertuah lah sebab dia datang sekali package. Dia datang dengan saudara dia. Inna. Jadi dia dengan inna tu masuk dia sama. Kalau inna kita terjemah apa? Sesungguhnya. Jadi lam di situ pun fungsi dia sesungguhnya juga. Tapi tak sedap lah dua kali kita nak terjemah sesungguhnya. Jadi lam itu kita terjemahkan dengan apa? Benar-benar. Sungguh-sungguh. Lam untuk penegasan. Okey. Lam di sini dia sama dengan saudara dia di mana? Dengan saudara dia di surah yang biasa kita baca. Wal asri innal insana lafi khusrin. Di dalam ayat surah Wal Asri itu pun dia ada inna depan kan. Dia datang lam juga. Makna itu salah satu cara lah. Cuma kalau dia tak ada inna tu mungkin kita susah sikit lah. Kalau kita tak biasa. Tapi kalau datang sekali inna ni biasanya dia untuk penegasan. Jadi ayat itu dia kata apa? Iza. Apabila. Apabila apabila tatkala ketika mana ja'ah datang, telah datang. Ja'a pun fi'il madhi juga. Okey. Ja'aka. Ka dhamir muttasil. Engkau. Wahai Muhammad. Telah datang kepadamu wahai Muhammad. Siapa yang datang? Al-munafiqun. Ramai tu. Sebab ada waw nun belakang. Kalau seorang munafik aja lah. Ini rombongan datang ni. Berjemaah pula dia datang. Orang-orang munafik. Ya. Datang buat apa ni? Qala. Telah berkata. Qalu. Mereka telah berkata. Apa dia kata? Nashhadu. Kita ucap syahadah tu sebab kita seorang, kita baca ashhadu lah. Kan? Yang kata-kata pula nashhadu lah. Sini sebab yang berkata ni ramai. Nashhadu, kami bersaksi. Kami menyaksikan. Kami menjadi saksi. Inna sesungguhnya. Ka engkau. Sesungguhnya engkau. Wahai Muhammad. La benar-benar. Sungguh-sungguh.
Rasulullah. Rasul Allah. Utusan Allah. Ha, tapi yang kita dah baca di ayat terakhir muka surat 14, Allah kata apa? Itu bohong je lah tu. Ha, cakap lain mulut, dalam lain. Sebab itu dalam ayat terakhir muka surat 14, Allah kata apa? Wallahu yashhadu innahum lakazibun. Ayat terakhir muka surat innal munafiqina lakazibun. Sama juga dia ada inna, kemudian dia ada lam juga di situ, betul? Maknanya Allah lah yang menyaksikan, Allah lah yang menjadi saksi. Sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar penipu, pembohong. Okey, baris kedua. Ustaz, boleh tanya tak yang Iza tu? Iza tu apa Ustaz ayat apa dia orang panggil amil nasab apa? Huruf Oh, nasab apa tu? wah itu kalau nak di scan tu isti- kita, alhamdulillah lah, maksudnya setengah-setengah ustaz dia akan sebut istilah kan. Ha. Tapi dia kalau nak istilah tu dia kena, maksud saya, dia kena berupa satu-satu. An tu ada nama dia. Kita kita terjemah bahawasanya, betul? Ya, betul. Tapi kalau istilah grammar dia, an itu dia adalah amil ini, dia berfungsi ini. Itu tinggal 5 orang kelas saya nanti. Tapi tu betul lah ya Ustaz. Amil Yes, yes. nasab. Itu betul. Cumanya Ha. itu yang maksudnya datang package yang proper dengan dia punya term, dengan dia punya istilah. Itu level yang maksudnya Tinggi ya. ah, dia taklah tinggi, tapi setengah orang kadang-kadang kalau mula-mula dengan istilah nanti dia apa dia Pening. dia jadi hang eh. Ha. Dia kan macam itulah wow kan kita Mm-mm. dan betul Ya. dan okey. Adalah sesekali kalau lain macam sikit kita kata walhal, Mm-mm. padahal. Okey. Lepas tu ada sesekali pula kalau macam apa? Wallahi, yang agung angkat sumpah tu kan. Kita kata wow sumpah demi, betul. Hmm. Kita bezakan macam gitu je lah. Ya. Kita tak sebut ini wow ataf ke wow qasam ke Ya. ha, itu kalau sebut awal-awal sebab kita ni baru level saya budak baru belajar. Jadi istilah tu kalau apa kalau ada kebetulan ustaz-ustaz lain yang perkenalkan, kita appreciate, kita salin dululah kan. Ya. Maksud saya taklah kata-kata benda tu tak berguna. Dia berguna tapi maknanya kalau boleh follow alhamdulillah lah, tapi kalau tak kita simpan sebagai kita punya simpanan dulu. Ya. Maknanya mungkin nanti bila sampai level yang sesuai bercerita dan sebagainya, dah mula istilah-istilah teknikal tu dah okey, barulah okey. Nanti kalau tak masuk teknikal, tangan pun dah ke mana ni? Mana pula tangan hari tu ya kan? Okey. Okey, betul lah Alright. Ustaz. Ke ada istilah lain lagi amin selain daripada amin nasab? Dia istilah hamil asal lah. Cuma kalau nak dicerita yang itu, dia seolah-olah kena ambil satu chapter khas. Hmm. Dia kena, maknanya dia kena cerita function dia dalam grammar, macam mana contoh ayat dia. Itu dia dah fokus kat situ lah. Hmm. Kita belum ke situ lagi. Okey, faham. Terima kasih Ustaz. Sama. Okey. Yang tu nanti kita duduk kat sebelah Baitullah nanti baru kita. Lagu gurau. Okey. Okey. Yang kedua, baris yang kedua. Yang ini kena hati-hatilah. Sebab yang ini dia ada sedikit disebabkan mudhari' ta tu dalam tangan kita ada dua. Satu tengah, satu manis. Satu dekat antah, jari tengah atas sekali. Satu lagi dekat hia, jari manis atas sekali. Antah pun tashhadu. Hia pun tashhadu. Jadi sebelum kita nak terjemah tu kita kena pause kejap lah. Kita nak pastikan dia refer kepada awak seorang lelaki ke ataupun dia refer kepada siapa?
Kalau perempuan, kalau orang lah, dia refer kepada dia seorang perempuan. Kalau manusia lah. Tapi kalau bukan manusia, dia refer kepada perkara ataupun benda-benda yang feminin, yang muannas. Ia. Kalau orang kita kata dia. Okey. Kalau benda, orang Melayu kata ia. Dan benda itu sudah tentu adalah yang disebut ataupun yang dimasukkan dalam bahasa Arab dalam kategori muannas, feminin. Jadi dalam ayat itu sila kembali ke muka surat 13. Kotak yang ke-6 daripada atas. Kotak yang ke-6. Di situ kita ada perkataan lisan. Kalau satu, Arab kata lisan. Kalau banyak, Arab kata al-sinah. Alright. Lisan di situ lidah lah. Okay. Alright. Kadang-kadang dalam Quran dia sebut bahasa. Tapi dalam ayat ni lidah sungguh lah. Okay. Selepas lisan kita ada apa? Perkataan seterusnya iaitulah yadun, tangan. Satu tangan. Aidi, tangan-tangan. Aidihim, tangan-tangan mereka. Tangan-tangan. Alright. Kemudian kita ada perkataan rijlun, kaki. Rijlun adalah kaki. Kalau banyak kaki, arjul, kaki-kaki. Jadi ketiga-tiga perkataan itu datang dalam ayat kita dalam bentuk plural. Al-sinah, lidah-lidah. Aidi, tangan-tangan. Kemudian arjul, kaki-kaki. Setengah-setengah. Yang ni kalau nak sebut detail macam tadi, dia kena buka tajuk plural lah. Topiknya singular. Dalam bahasa Inggeris pun ada 3 kan. Kalau satu, Inggeris kata apa? Singular, betul. Kalau dua? Duo. Tahu duo? D-U-O tu. Macam Minang pula Inggeris. Duo. Lepas tu dia kata nyanyi berduet. Berduet 2 orang saja, betul? Lebih daripada 2, Inggeris kata plural. Jadi bab itu dalam bahasa Arab sama. Dia ada mufrad, musanna, jamak. Mufrad, musanna, jamak. Itu kena ada sesi khas lah kalau yang itu. Untuk terangkan macam mana mufrad, musanna, jamak terbagi pula jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir. Itu istilah-istilah. Yang penting jamak di sini ialah jamak orang ke jamak benda? Lidah bukan orang, betul? Tangan bukan orang. Kaki bukan orang. Jadi kita letak dia kategori jamak yang bukan manusia lah. Dalam Quran, kebiasaannya perkataan-perkataan benda ini bila dia jamakkan, dia tukar jadi mu'annas. Untuk refer tangan ke, refer dhamir ke, dia jadikan perkataan itu mu'annas. Maknanya, tashhadu tu merujuk kepada lidah-lidah, tangan-tangan, kaki-kaki. Itu maksud dia. Okey. Yaumah, hari. Suatu hari. Suatu hari. Hari yang apa? Salah ni dia terbalik ni. Kalau bahasa Melayu, hari yang lidah-lidah mereka.
Okey. Lepas tu apa lagi? Dan tangan-tangan mereka. Dan kaki-kaki mereka. Apa yang dibuat? Tashhadu. Bersaksi. Ianya bersaksi. Semua tadi tu. Lidah, tangan, kaki. Bersaksi. Alaihim. Ke atas mereka. Bersaksi. Ke atas mereka. Alright. Bi dengan. Ma. Apa yang. Okay. Kita terjemah macam tu je lah. Kadang-kadang apa yang. Kadang-kadang ma soalan. Siapa. Apa. Kadang-kadang ma nafi. Tiada. Untuk level kita macam itulah. Kan. Tapi kalau yang teknikal tu. Ma ini ma mausul. Boleh. Ma nafi boleh. Ma apa lagi? Ma istifham. Itu istilah lah. Satu ma tu banyak nama dia. Okey. InsyaAllah. Nanti sampai masa ada kemampuan kita begitulah. Tapi mula-mula ni kita pakai color dulu lah. Arid li sukun ke arid apa ke merah je. Merah panjang contohnya. Hijau 2 harakat. Okey. Alright. Bima dengan apa yang kanu. Kana lah. Kana apa? Adalah. Kanu adalah mereka. Ya'malun. Amila ya'malu. So, madhi dia apa? Amilah. Bukan amalah Amilah. Telah kerjakan. Yang itu mudhari' dia. Dengan apa yang kanu adalah mereka. Dalam kurungan satu masa dahulu. Semasa di dunia dulu. Ya'malun. Mereka kerjakan. Mereka lakukan. Okey. Alright. Okey. Yang ketiga. Saya baca 3 je lah. Sunat 3 kali kan. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Okey. Sama juga. Ini macam ayat sebelum tadi ya. Dia refer kepada rijlun. Kaki. Ini saya pendekkan lah. Besok kalau dah selesai semua nota-nota kita. Dah mahir. Kita bagi full set lengkap. Apa full set dia? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Wa tukallimuna aydihim. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Itu kalau dah lengkap lah nota dia. Kalau dah super lengkap, bukan di situ mulanya. Yasin. Oh, dia start pada Yasin. Satu surah lengkap. Okay, baru boleh. Alright. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Cuba lihat yang terakhir itu. Kalau tadi dia kata ya'malun. Kalau sekarang dia kata yaksibun. Ini kalau terjemahan biasa tak feel lah. Sebab dia akan terjemahkan sinonim saja. Ya'malun mereka lakukan.
mereka buat, yaksibun mereka lakukan, mereka buat, ataupun dia tambah satu lagi, mereka usahakan. Sama je. Okey ya. Okey. Ustaz, nak tanya. Ya. Rajulu bukan lelaki ke? Itu rajulun, ini rijlun. Rajulun. Jangan nanti kan lelaki di kaki kan marah lelaki kan. Jangan. Dekat-dekat je tu. Okey. Terima kasih Ustaz. Sama. Itu rajulun. Yang ini rijlun. Dekat-dekat. Okey. Jadi ayat ni sama je lebih kurang. Cuma di pangkal ayat Yasin tu dia beza sikit. Kalau ayat yang kita baca tadi, siapa yang menjadi saksi? Lidah, tangan, kaki, betul? Okey. Tapi ayat Yasin, wallahu alam. Mungkin ada situasi tertentu, setengah orang lidah pun tak boleh. Sebab dalam ayat Yasin kita baca dia kata apa? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, betul? Mulut mereka kena seal. Ada orang dia kena seal tu mulut dia. Makna lidah tak ada function lah. Kalau yang tadi tu, ada juga yang boleh pakai lidah lagi. Yang ini dengan lidah-lidah sekali tak boleh. Ini lagi dahsyat ni, Yasin ni. Okey. Saya tak nak fokus yang tu, saya nak fokus yang belakang tu je. Cuba tengok. Yaksibun. Okey. Mari kita tengok kalau di Al-Azhar ke ataupun syekh-syekh di sana ke, macam mana cara dia buat tadabbur tu. Okey Kita pun dekat TV Hijrah pun ada jugalah. Kan? Tapi di sana dia special sikit sebab apa? Sebab yang bercerita tu pun mahir bahasa Arab, audience pun mahir berbahasa Arab lah. Jadi dia punya feel tu lain. Dan setelah dia terangkan nanti orang seolah macam apa? Masya Allah, Allahu Akbar. Maknanya dengar penerangan tu macam terpesona sampai speechless. Ya ilaha illallah. Dia jadi macam gemaan laungan dalam ceramah tu. Sebab apa? Saya pun tera Arab juga, tapi dia boleh explain macam tu. Dahsyat betul Syekh ni. Mana dia dapat ilmu ni? Soalan gitulah. Okey. Jadi maknanya apa? Cuba lihat yaksibun tu saja. Hari ni kita nak fokus yaksibun lah. Lepas tu kita baliklah. Habislah. Okey. Ustaz tanya dulu. Ustaz tanya dulu. Yaksibun tu apa tadi? Macam mana? Yaksibun tu apa? Dia punya tu makna dia tu? Usahakan. Usahakan. Sama. Kerjakan, usahakan, buat. Okey. Yang ini madhi dia kasabah. Kasabah. Okey. Ini 3 huruf lah. Okey Nanti bila kita naik level yang lebih tinggi, daripada 3 huruf ini, kita jadikan 5 huruf. Tambah imbuhan. Dia jadi iktasabah pula. Jadi rupa-rupanya iktasabah dengan kasabah ni, kasabah lah asal dia. Iktasabah ni, kita dah tambah apa? Kita tambah alif, kita tambah ta. Itu cara kita letak imbuhan lah. Itu nanti kita belajar dalam wazan. Daripada 3 jadi 5. Ini bahasa Melayu ni tambah depan an belakang. An. Macam itulah ibarat tambah-tambah imbuhan tu kan. Di wazan ni ibarat kita tambah imbuhan lah. Jadinya 3 huruf asal kasabah. Bila tukar jadi 5 huruf,
Iktasaba. Okey. Alright. Ni masih slow lagi ni. Enjin belum panas lagi, dia tak perasan lagi. Ustaz, Ya. nak tanya boleh kalau iktasaba kita maknakan macam mana? Ya, sebentar lagi. Bertenang. Oh. Relax. Semangat, sorry Ustaz. Semangat. Sebab ada yang belum panas enjin ni. Tenang. Jadi belum perasan. Kalau kita perasan, kita baca kat mana? Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Lah. Berzikir. Baru subuh tadi berzikir. Maknanya kita ubah kepada muannas lah. Betul? Tapak tangan madhi, jari manis atas sekali. Yes. Jari manis siapa? Kalau manusia, dia seorang perempuan. Kalau manusia lah. Tapi kalau benda yang muannas lah. Dalam ayat itu dia bukan refer kepada perempuan. Dia refer kepada siapa? Dia refer kepada perkataan nafsun. Dalam bahasa Arab, perkataan nafsun itu dikira sebagai muannas. Nafsun maksud dia apa? Jiwa. Diri. Seseorang. Dan dia juga boleh membawa maksud nafsu lah. Jadi macam mana kita tahu dia muannas? Tengok perkataan yang datang selepas dia. Kalau perkataan tu memang ada ta marbutah, contohnya ustazah, kita tahulah dia muannas kan? Tapi yang ni dia tak ada. Macam mana kita nak tahu dia ni feminin ke maskulin? Tengok perkataan selepas dia. Kita baca apa? Dia kata apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmain ke mutmainnah? Mutmainnah. Maknanya muannas lah. Nafsu yang tenang. Nafsu yang mutmainnah. Diterjemah jiwa yang tenang. Okey. Jiwa yang ada tamakninah. Okey. Alright. Jadi perkataan nafs dikira sebagai muannas. Tanpa mengira nafs itu milik orang lelaki atau milik orang perempuan. Sebab dia bukan cerita jantina di situ. Dia cerita perkataan tu saja. Okey. Jadi banyaklah terjemahan dia. Jiwa, diri, seseorang. Kadang-kadang Mak Saleh terjemah apa? Self. S-E-L-F. Betul? Kadang-kadang kita kata apa? Myself. Betul? Yourself. Self tu apa? Diri lah. Betul? Diri. Diri lah. Sebab tu kalau orang belajar tasawuf, dia tak suka selfie. Sebab dia selfish. Siapa yang selfie tu maksudnya dia tak suka berjemaah. Sebab dia ada unsur self kat situ. Nafsi. Yang ni yang tu kita pakai nafsi kan, ada istilah nafsi betul. Maknanya di akhirat besok kan nafsi. Maksudnya apa? Sendiri. Itu daripada perkataan tu lah, nafs. Okey. Balik kepada cerita kita. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Alright. Okey. Kita pergi dekat terjemahan dulu. Kalau 3 huruf biasa, ni saya terang mudah je lah. Belum mendalam lagi lah. Kasabah tadi kita kata apa? Kasabah yaksibu tadi maksudnya apa? Usahakan, betul? Usahakan, buat, lakukan. Itu kalau 3 huruf asal. Bila kita ubah jadi iktasabah, yang bawah ni,
Bila tambah 5 huruf ni, dari sudut wazannya, okey, dia ada terjemahan sungguh-sungguh, usahakan. Sungguh-sungguh. Okey. Kasabah 3 huruf biasa tu, usahakan. Iktasabah, dia guna wazan ifta'alah, sungguh-sungguh. Buat betul-betul. Okey. Itu yang pertama. Itu perbezaan pertama dari sudut makna. Okey. Yang kedua di situ, ini kita masuk detail sikitlah. Dia ada bezakan penggunaan lam dengan ala. Sebelum ni lam kita terjemah apa? Bagi je kan? Untuk. Kat mana tu? Ini dekat yang ayat laha ma kasabat tu. Saya tulislah. Yang ayat kita baca apa? Laha ma kasabat. Lam ni kan? Kan ada lam ni. Laha. Inilah lam ni. Untuk bagi. Okey. Lawannya apa? Wa alaiha maktasabat. Okey. Jadi dia ada guna satu lam, satu lagi apa? Satu lagi ala. Alaiha. Ha ni balik kepada ni lah. Ha ni balik kepada nafsun. Laha, ha kembali kepada nafsun. Wa alaiha, ha kembali kepada nafsun. Alright. Dia sebenarnya penentuan dia muannas muzakkar tu dah ada di awal ayat tu sebenarnya. Kalau besok kita cermat, kita baca kan, cuba kita tanda. Di awal ayat dia kata apa? La yukallifullah, betul? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha ke wus'ahu? Wus'aha. Dah ada ha kat situ, betul? Jadi ha tu balik kepada nafs tu lah. Oh, dalam Quran dia kata nafs tu muannas rupanya. Maknanya kalau kita tak pergi detail belajar macam mana kenal tak kenal, tiba-tiba kita baca ayat pun kita boleh tahu sebab apa? Oh, dalam ayat ni dia dah bagi tahu bahawa nafs itu adalah muannas. Sebab dia sendiri guna dhamir di situ. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Oh, ha tu balik kepada nafs tadi. Okey. Alright, kembali kepada cerita kita. Laha ma kasabat. Jadi di situ kita ada lam. Lam yang samalah, kita kata bagi, untuk, milik, kepunyaan. Dia boleh li, dia boleh lah. Baris je lah. Lillah. Lakum dinukum wali. Jadi dia boleh dua lah. Dia boleh baris atas, dia boleh baris bawah. Okey. Lu tak ada, lu Cina. Dia dua je. La dengan li. Okey. Kemudian kita ada ala. Ala biasa kita terjemah apa? Ke atas. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Allah. Assalamu alaikum. Okey. Kalau dia seorang-seorang tak ada masalah. Tapi kalau dia berpasangan dalam ayat yang sama, kalau ada lam, kalau ada ala, ini bukan cerita semua, ini cerita special. Biasa kalau dia berpasangan lah. Jangan pula nanti kias dengan Assalamualaikum pula pening. Tak, ini dalam ayat yang sama ada lam, dalam ayat yang sama ada ala tu, secara mudahnya, kalau ada lam, kita letak label kat situ. Letak label bateri kat situ, positif. Kalau ada ala, letak label bateri negatif. Letak tanda dekat lam tu tanda apa, tambah. Dekat ala tu tanda tolak.
Tambah tu positif, tolak tu negatif. Dah belajar bateri pula pagi ni. Alright. Jadi apa maksud negatif positif? Cuba tengok. Saya baca satu ayat yang kita familiar. Rupanya, lam tu positif. Ala tu negatif rupanya. Okey, saya baca, saya tak nak tulis. Dekat mana positif, dekat mana negatif? Dengar baik. Allahumma khtim lana. Lam, betul? Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Husnil khatimah bagus ke tak bagus? Baguslah. Ending yang terbaik. Semua orang nak ending terbaik, betul? Mati dalam keadaan husnul khatimah. So dia pakai lam. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Wala takhtim alaina. Jangan ilaina juga. Jangan lana juga. Salah tu. Yang positif kita pakai lam. Tetapi yang su'ul khatimah tu, bad ending tu, wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Maknanya kita minta yang positif guna lam, yang negatif guna apa kat situ? Ala. Alright. Jadi kiaskan dengan yang itu. Laha ma kasabat, laha baginya, bagi setiap diri itu, bagi tiap-tiap jiwa itu, maka sabat, apa yang ia usahakan, apa yang ia kerjakan. Dalam kurungan, pahala, amal jariah, sedekah, wa alaiha. Positif ke negatif? Negatif. Maktasabat. Apa-apa yang sungguh-sungguh dia usahakan. Pertama, dia pakai negatif. Sebab dia merujuk kepada apa? Dosa, maksiat, segala kemungkaran dan sebagainya. Kedua, dia pakai sungguh-sungguh. Sekali lagi. Tengok angguk tu alhamdulillah lah. Tapi belum pasti lagi angguk macam mana tu. Sekali lagi. Laha ma kasabat. Kasabah yang pertama terjemahan biasa saja. Cuma lam tu positif. Baginya apa yang dia telah usahakan. Okey. Tiba-tiba kasabah yang sama bila kita tukar jadi iktasabah, dia jadi sungguh-sungguh. Tambah pula ala dekat depan. Wa alaiha, dan ke atasnya lah. Cas negatif tu lah. Maktasabat. Apa-apa yang sungguh-sungguh dia usahakan. Jadi soalan saya, apa perbezaan terjemahan ia usahakan di situ dengan sungguh-sungguh dia usahakan? Ya, Tuan Haji Yazid nampaknya tidak sabar untuk menjawab. Mikrofonnya. Ya, okey. Soalan Ustaz? Oh, soalan. Apa beza terjemahan ia usahakan dengan yang sungguh-sungguh ia usahakan? Sebab tu kalau tengok terjemahan biasa dia tak feel tu, dia tak ada terjemahan tu. Dia kena belajar Arab. Sahabat buat sungguh-sungguh dia usahakan. Kenapa dia bezakan baginya apa yang dia usahakan, terjemahan biasa saja, dan ke atasnya lah apa yang sungguh-sungguh dia usahakan. Menarik tu Itu sangat menarik sebenarnya. Okey, tak apa. Yang pertama tu, apa yang dia usahakan saja. Saya bagi hint di situ dia pakai lam, betul? Lam. Lam, ya. Baginya tadi saya kata positif ke negatif?
positif. Betul? Positif. Okey. Maknanya benda-benda positif dalam Islam, benda-benda baik, benda-benda ibadah ini dalam Islam apa? Dia buat santai-santai je. Niat pun dapat pahala, betul? Maknanya tak perlu effort yang berapa tahun dah ni niat tahajud, tak semayang juga, niat je lah, pahala niat, alhamdulillah dapat pahala niat. Maknanya niat sudah dikira berpahala. Tetapi benda jahat niat tak jadi lagi, betul? Bila dikira tu, bila benda itu dijadikan realiti yang sebenar. Dia sendiri yang buat. Bukan kena paksa. Katakan dia bunuh orang. Jenayah tu berlaku. Tapi ada tak sungguh-sungguh di situ? Tidak. Sebab bukan dia buat. Orang yang letak pistol atas kepala dia, betul? Jadi itu beza. Maknanya laha ma kasabat. Kenapa dia pakai biasa saja? Sebab santai-santai saja. Dalam Islam kita boleh collect pahala, collect amal jariah ni dengan benda-benda yang simple-simple saja. Tetapi yang dosa tadi, kenapa dia pakai kata kerja sungguh-sungguh? Sebab nak buat dosa ni susah sebenarnya. Senang ke susah? Susah. Nak mencuri tu berapa bulan planning? Buka pelan kan. Kena pastikan hari tu polis tidur, dia tak datang. Kena pastikan jalan tu tak ada orang. Teruk planning dia sebenarnya, bukan senang. Kalau nak senjata, kena beli senjata. Tak ada lesen, kena curi. Kena palsukan itu, kena palsukan ini. Banyak. Sebab tu sungguh-sungguh maknanya apa? Payah buat dia. Benda baik kan senang dia. Pergi masjid, nampak tabung, campak sikit duit. Kan? Seposen menjadi lah. Dah dapat pahala. Okey. Itu maksud apa? Sungguh-sungguh. Alright. Satu lagi, last one. Ada lagi tu. Tak habis gitu. Okey. Kalau faham penerangan saya, sekali lagi. Kasabah, pahala, positif. Iktasabah tadi negatif ke positif? Kasabah positif, betul? Dia pakai lam kan? Iktasabah dia pakai ala, betul? Maknanya yang pertama positif, yang kedua negatif. Okey, tengok sini, wait. Sekali lagi ya. Ini kita kena faham betul-betul ni. Dapat ni cukup lah seminggu ni. Okey. Kalau dia positif, kasabah, mudhari'nya yaksibu. Yaksibu lah. Kalau yang negatif, bukan negatif, sungguh-sungguh tadi itulah. Iktasabah, yaktasibu. Okey. So maknanya kalau mudhari' mereka yaksibun. Kalau ini mudhari' mereka pun sama juga. Yaktasibun. Okey. Alright. Kena faham slow sampai boleh follow ni. Yang ni positif. Yang ni tadi merujuk kepada negatif. Mudhari'nya yaksibun. Yang negatif mudhari'nya yaktasibun. Okey. Soalan saya. Cuba tengok ayat kita tu. Dia pakai yaksibun ke yaktasibun? Watashhadu arjuluhum. Dia kata bima kanu yaksibun ke bima kanu yaktasibun? Yaksibun. So ayat tu betul ke ada kejanggalan di situ?
Jangan. No, kita bukan Ustaz nak tengok tadi balik. Nak tengok skrin tadi balik boleh? Skrin mana? Skrin tadi tu. Yang mana? Yang sebelum ni. Okey, RM5. Okey ni. Sekejap. Okey. Sahabat. Sekali lagi. Yang ini positif. Yang ini negatif, betul? Ya, betul. Madinya kasabah. Mudhari'nya yaksibu. Kemudian kita pindah ke mudhari' hum. Kelengking bawah sekali. Yaksibuna. Okey, ini hum lah ni. Kalau madi iktasabah, mudhari'nya yaktasibu. Sama juga, pindah dekat hum dia jadi apa? Yaktasibun. Okey, betul. Settle Okey, pergi dekat ayat kita. Ayat kita, dia pakai yaksibun ke yaktasibun? Yaksibun. Bukan. Sabar sebelum tu. Jangan salah faham pula. Kita tak boleh petikai ke ayat Quran. Ayat Quran memang tak ada salah, betul? Kita bukan mencari kesalahan dalam ayat Quran. Tetapi ayat itu di kalangan orang yang mahir bahasa, dia salah tu. Apa maksud salahnya? Okey. Sebab kita cerita daripada awal. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Okey. Kita baca ayat tu daripada awal. Ayat tu cerita tentang orang yang nak masuk syurga ke penjenayah yang bakal masuk neraka tu? No. Cerita orang yang mulut kena sil. Okey. Yang mengaku, yang cerita balik dekat depan Allah tentang apa yang dia buat itu tangan dengan kaki. Maknanya tangan dengan kaki akan cerita yang mulut tak setuju lah, sebab tu mulut kena tutup, betul? Betul. Jadi maknanya orang tu orang yang bakal masuk syurga ke bakal masuk neraka? Neraka. Maknanya ini kita tengah nilai bakal penjenayah yang bakal masuk ke dalam neraka. Jadi perbuatan yang dia buat itu positif ke negatif? Negatif. Tapi dalam ayat itu dia guna positif ke negatif? Positif. Itu maksudnya. Faham tak? Salah. Itu maksud contradiction-nya. Sepatutnya kalau orang yang kita tengah cerita ni penjenayah yang bakal masuk penjara, penjenayah yang bakal masuk neraka. Ni kluster neraka lah ni. Ada kluster baru pula. Maknanya sepatutnya al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaktasibun. Nampak? Tapi dia pakai yaksibun. Itu yang ahli bahasa kehairanan. Sebab secara zahir salah. Tetapi kita yakin Quran tidak boleh apa? Salah. Ini adalah kalamullah mukjizat. Itu yang bila kalau di Mesir Syekh terangkan, bila habis penerangan, satu dewan, la ilaha illallah, masya Allah. Sebab apa? Seolah macam dapat makanan rohani sebab orang tak pernah cerita. Maknanya dia mahir sungguh bab itu dan Allah bagi dia ilham untuk dijelaskan. Maknanya cerita tentang penjenayah, cerita tentang orang yang bakal masuk dalam api neraka. Tiba-tiba dia pakai kata kerja yang usahakan biasa saja. Dia tak ada yang sungguh-sungguh. Sepatutnya dengan apa yang sungguh-sungguh mereka apa? Usahakan. Betul? Sebabnya apa? Ya, sebabnya nanti bulan 10 kita cerita. Saja. Sebabnya ialah Syekh tu bagi, ini pernah diterangkan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam tafsir ya. Dia kata apa? Dia kata orang yang begini
cerita tentang orang nak masuk neraka lah, betul? Tapi dia masuk tu, kenapa dia masuk? Sebab benda yang kalau ikut fitrah asal manusia, yang kita buat baik dengan jahat, maknanya macam mana cakap kasabah tadi positif, betul? Sekali lagi, kasabah yaksibu positif, iktasabah yaktasibu negatif kan? Betul? Betul. Okay. Maknanya positif ni benda yang baik, yang elok, yang sesuai dengan fitrah manusia lah, betul? Yang kita buat secara apa? Secara spontan, tak ada rasa apa-apa kesalahan. Sebab apa? Itu fitrah kita. Benda yang negatif, benda yang jahat, benda maksiat, derhaka dan sebagainya, kebiasaannya kita buat biasa ke luar biasa? Luar biasa. Maknanya kalau kita buat juga, maknanya ada something wrong dengan jiwa kita lah kan. Tapi maknanya kita tak akan buat dia dengan selamba. Sebab apa? Benda tu adalah melanggar ketentuan apa? Ketentuan Allah. Okey. Syekh tu bagi analogi macam ni. Saya pernah bagi dulu. Dia kata apa? Dia kata, andai kata saya duduk di satu bilik yang semua sekali orang perempuan dalam tu. Saya seorang je lelaki. Okey. Alright. Jadi yang kasabah biasa-biasa tu, yang tak ada masalah tu, positif tu apa? Dia kata andaikan semua wanita yang ada di situ tu semua mahram saya. Faham tak? Orang yang saya haram nikah. Jadi maknanya dia buka aurat ke, dia tak buka aurat ke, tak ada apa-apa lah bagi kita, betul? Okey. So tak ada apa lah. Tapi bayangkan di dewan yang sama tu bercampur dengan orang yang boleh menikah dengan saya. Dan ada pula yang dengan pakaian tak cukup kain dan sebagainya yang seksi, tahap maut lah. Jadi kalau saya nak tengok benda tu, nak tengok benda yang tak sepatutnya saya tengok, kalau tadi saya tengok tak ada apa-apa, saya tengok santai sebab apa? Saudara saya, betul? Tak ada dosa, tak ada apa kan. Tapi kalau yang buka tu sampai hampir-hampir separuh bogil dan sebagainya, saya nak tengok juga. Macam mana saya tengok? Kalau saya ni masih beriman, sudah tentu saya akan tunggu peluang orang lain tak nampak, betul? Maknanya ternampak pula lah. Ataupun saya akan pastikan mata-mata lain tu dia tengok tempat lain baru saya ambil peluang tengok, betul? Betul tak? Maknanya saya akan cari usaha sungguh-sungguh untuk apa? Saya akan perah seluruh usaha dan effort saya untuk tengok benda yang tak sepatutnya saya tengok, tapi dalam keadaan apa? Orang lain tak nampak lah. Betul? Katakan orang semua tengok sana ni peluang ni. Alhamdulillah, alhamdulillah pula kan. So nampak. Maknanya masih baik, waktu itu masih baik ke masih jahat? Jahat lah. Curi-curi tengok. Jahat Kan? lah. Maksud saya, walaupun curi-curi, tapi sebenarnya saya ni masih baik ke masih jahat? Baik. Sebenarnya masih baik sebab saya masih mencuri dan saya nak pastikan orang tak nampak, betul? Maknanya saya masih cuba tengok, tapi dalam masa yang sama saya nak pastikan orang tak nampak saya. Saya tak nak dapat aib, tak nak dapat malu, betul? Maknanya perbuatan saya itu tak bagus. Tapi saya masih okey ke masih tak okey? Masih okey. Masih okey. Maknanya saya ni masih okey. Walaupun berdosa lah kan? Okey. Jadi Syekh tu bagi kiasan. Orang yang katakan, ni minta maaf orang yang katakan dia makan rasuah tu macam makan nasi, tak rasa apa-apa. Faham tak? Maknanya yang masuk neraka tu yang macam gitu. Maknanya sampai seolah-olah yang baik sepatutnya dia buat secara normal, tapi jahat itu dia buat secara normal dan tak rasa apa-apa. Faham tak? Macam dah ambil alih fitrah dia. Itu dia pakai yaksibun tu. Maknanya itu yang kena campak besok. Sebab apa? Pada dia rasuah ke, dia curi harta orang ke, dia makan duit anak yatim, pada dia apa? Alah, berapa juta je. Sikit aja kan. Maknanya perbuatan biasa yang sepatutnya untuk kita buat baik, tapi dia sudah jadikan jahat itu biasa dan normal bagi dia. Itu yang dia kata bima kanu yaksibun, dengan apa yang mereka usahakan, cara yang dah tak rasa apa-apa. Cara yang macam mana orang baik buat secara santai, orang baik buat secara elok,
Yang jahat kalau orang baik buat terpaksa cari apa? Cari sampai orang tak nampak, corner lah, takut orang malu dan sebagainya. Tapi kawan ni dia buat yang tak elok itu seolah-olah apa? Alah, apa ada hal? Soalan gitu. Itu yang Allah orang dengar Sebab apa? Dahsyat cara Quran gunakan word tu. Maknanya itulah yang memang apa? Kena campak pun tak ada apa? Tak ada bantahan lah. Sebab apa? Dia tahu diri sendiri kan? Mana kita tahu diri kita sendiri. Kita dah terbalikkan fitrah tu. Sepatutnya yang kita buat tu yang kasabah yaksibu. Yang dosa tu sepatutnya iktasabah yaktasibu. Tetapi bila dah terbalik, yang dosa pula jadi kasabah yaksibu. Dah tak rasa apa-apa. Dah rasa normal. Dah rasa macam santai-santai. Itulah cerita dia. So itu untuk saya dan kita lah. Sebagai peringatan. Kenapa dalam ayat itu rahsianya cerita tentang orang jahat, cerita tentang bakal ahli neraka, tetapi perkataan yang diguna itu secara zahirnya contradiction. Secara zahirnya salah. Sepatutnya jaza bima kanu yaktasibun. Tetapi dia kata apa? Bima kanu yaksibun. Okay. So itulah dia. Buat macam mana? Saya dulu sebagai selingan, dulu saya sebelum saya habis diploma, ada satu semester tu semasa di Kuza dikendaki buat praktikal dalam penjara. Satu semester lah, dekat-dekat 4 bulan lah kita duduk dalam penjara. Bukan kita banduan lah, mana kita duduk dalam penjara. So daripada pagi sampai Zohor tu kita buat macam-macam aktiviti lah dalam surau penjara, dalam penjara maknanya dengan banduan dan sebagainya lah. Maknanya dekat-dekat 4 bulan, dekat 3 bulan lebih, lama. Kan? Jadi dah duduk setiap hari tu, macam-macam orang kita jumpa lah. Ada yang alhamdulillah, ada yang menyesal. Sebab kita duduk dengan dia. Tak ada gap, tak ada apa. Memang kita duduk dengan dia. Cuma warden dia monitor daripada jauh lah sebab kalau apa-apa berlaku. Maknanya ada yang memang menyesal, alhamdulillah lah. Dia insaf. Ada yang kebetulan tak bersalah tapi dihukum atas kesalahan orang lain. Ada juga kan. Okay, itu pun ada. Tapi ada satu lagi yang kebetulan boleh relate dengan ayat yaksibun dengan yaktasibun ni. Bila sama-sama dia bersembang, kan? Kau itu salah apa? Allah dia kata salah mengedar dadah lah. Berapa banyak? Disebutlah berapa banyak amount tu kan. Jadi bila kawan dia kata apa? Dah jatuh hukum belum? Belum lagi. So, habis kawan dia kata besok kalau kena macam mana? Kena hukum. Dia kata apa? Alah, 6 kali sebat je. Maknanya, nampak? Seolah yaksibun dengan yaktasibun tu tak? Faham tak? Maknanya pada dia, alah, 6 kali sebat je. Maknanya pada dia, je tu. Kan? Dia kata je kat belakang. Maknanya, kita pun tak katalah dia jahat. Tapi seolah macam zahir ucapan tu macam tak ada penyesalan, betul? Macam dia seolah, alah biasalah. Setakat nautan apa masalah. Okay, itu kata-kata dia lah. Cuma kawan yang menjawab tu mungkin sebab dah kena. Dia kata apa? Jangan je. Besok kau kena 6, 2 bulan tidur macam Superman, dia kata. Tidur macam itu punya agak. Tak boleh tidur normal. Tu diam dia. Jangan je je. Kena 6 sebat tidur Superman, dia kata 2 bulan. Menegak je tidur. Alright. Jadi itulah ceritanya antara perbezaan. Selain daripada kalau dalam ayat yang sama ada lam, ada ala, itu pun hin menunjukkan yang lam itu biasanya dicerita tentang kebaikan, ala dicerita tentang keburukan, ataupun lam itu menunjukkan yang biasa-biasa, ala itu menunjukkan benda yang menjadi apa? Bebanan dan sebagainya. Ditambah lagi dengan ayat yang saya sebut tadi, laha ma kasabat, baginya apa yang dia usahakan, pahala, kebaikan, amal jariah dan sebagainya. Wa alaiha, dan ke atasnya lah. Ke atasnya lah. Kat mana nak nampak dia macam negatif ataupun macam bebanan tu? Kalau tak faham juga, tulis dekat situ.
Istilah orang Melayu lama. Atas bahu jemala patik. Kalau dia kata atas bahu jemala patik, makna benda tu berat ke ringan? Benda tu berat. Alah tu lah. Tuanku dah bertitah. Yalah tuanku. Atas bahu jemala patik lah. Maknanya jenuh tu kan. Itu dia bezakan. Alah di situ tu kalau payah sangat tu dia atas bahu jemala patik lah. Benda yang benda yang pikul berat tu jadi kemudian satu lagi kasaba dia pakai yang positif, iktasaba dia pakai yang negatif lah. Cumanya kalau lain kali kalau kita baca sebagai zikir dan sebagainya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Taulah kita bahawa yang ayat ini yang dekat Baqarah 3 ayat akhir tu okey. Laha ma kasabat itu normal. Wa 'alaiha maktasabat itu yang sepatutnya. Tapi bila kita baca Yasin, jazaan bima kanu yaksibun, itu secara zahirnya dia terbalik. Secara zahirnya yaksibun itu merujuk kepada amal, perbuatan, usaha dan segala-gala yang dilakukan oleh orang yang baik. Tetapi bila dia sudah terbalik fitrahnya, yang jahat tu dianggap sebagai baik, yang jahat itu dianggap macam dah tak ada apa-apa. Jadi sepatutnya yaktasibun digantikan dengan yaksibun. Di situ ya. Okey. Jadi alhamdulillah saya dah terangkan hari ini agak panjang lebar dan alhamdulillah juga selamat daripada membaca dan sebagainya. InsyaAllah minggu depan baru kita serahkan majlis sepenuhnya untuk student sambung Okey. Alhamdulillah tak payah baca Ustaz. Itulah syukur. Nampak gembira sungguh. Okeylah insyaAllah. So nanti kita sambung pada sesi yang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah Ustaz, jadi next week kita belajar muka surat berapa Ustaz? Minggu Masih depan. masih lagi Surat berapa? 15 lagi. 15. Yang sama. Yang Ada hero sama. kat belakang. Okey, insyaAllah. 15 Ya. Alright. Terima kasih Terima kasih, Ustaz. Ustaz. Ya, sama. Anak Ustaz tu. Ah. Comel.